ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير والتميم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini. Hari ini membincangkan isu-isu penting sekitar solat musafir. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Saf Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para salihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Seluruh hadirin yang mengikuti live pada pagi ini, semoga kita semua Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, keampunan kepada kita semua, insya-Allah, berkat kita berada dalam suatu halaqah dalam majlis ilmu. Jadi saya tak nak panjangkan ucapan pendahuluan lah, kerana kita tajuk pada pagi ini dia banyak isu, ya. Banyak isu dan saya tak rasa kita boleh habiskan pada kali ini. Mungkin memerlukan 2 ataupun 3 kali pertemuan. Saya dah sebut pada yang in charge baru ni, yang mesej saya cakap mungkin kalau tak habis kali ini kita akan bawa ke pertemuan yang seterusnya. Jadi solat musafir ini saya selalu cadangkan untuk mana-mana yang minta saya diskusi berkenaan dengan fiqh. Sebab zaman dulu kita tak ada isu sangat. Kerana orang dulu-dululah kita jarang keluar sangat rumah. Saya ingat saya waktu kecil-kecil dulu pun kita jarang sangat bermusafir. Cuma bila zaman sekarang kita banyak bermusafir. Tak perlu tunggu cuti yang panjang. Kadang-kadang weekend tu pun hari kita dah habis kerja hari tu pun kita dah keluar untuk bermusafir ke mana-mana. Kita nak berjalan, kita nak, orang Kedah kita berjalan lah, ataupun kita nak menghilangkan kekeruhan jiwa. Dalam kitab fiqh sebut begitu, li'izalati quduratin nafsi, menghilangkan kekeruhan jiwa. Kalau suka-suka nak pergi tengok negara, tengok negeri, tengok cantik pantai, tak boleh jamak dan qasar, tapi kita selitkan kenapa aku nak melihat keindahan, kecantikan sesuatu tempat, budaya dan sebagainya, kerana kita nak menghilangkan kekeruhan jiwa. Dari situlah boleh kita untuk jamak dan qasar solat. Jadi saya nak sebut dalam 3-4 poin dulu pada pagi ini.
Dan kalau boleh soalan nanti pun tanya berkaitan dengan poin ni dulu. Nanti untuk ke perbincangan yang seterusnya yang tak sempat dihabiskan hari ini, saya akan bawa poin-poin yang lain pula untuk kita bahas secara berperingkat lah. Yang pertamanya saya nak sebut berkenaan dengan syarat untuk layak kita jamak dan qasar. Ya. Saya nak tekankan dulu, jamak tu tak mesti qasar. Jamak ni himpun tau, himpun. Kita himpun waktu zuhur, kita sembahyang zuhur kita himpun dengan asar. Asar kita himpun dengan zuhur. Maghrib kita himpun dengan isyak. Itu sahaja. Itu makna himpun. Satu lagi qasar. Qasar ini kita pendekkan sembahyang. Daripada 4 jadi 2. Itu sahaja yang boleh pendekkan. Kita tak boleh pendekkan solat subuh walaupun ada pendapat yang kata boleh. Tapi kita tak nak bawa lah pendapat-pendapat yang sedemikian. Jadi yang solat yang berstatus rubaiyah, 4 rakaat sahaja boleh diqasarkan. Jadi poin saya nak bagi tahu kerana ada orang yang keliru. Kalau jamak qasar, dia anggap satu benda. Jadi saya nak betulkan dulu kefahaman sebahagian daripada kalangan kita. Jamak tak mesti qasar dan qasar pun tak mesti jamak sebenarnya. Ada orang yang nak jamak saja dia tak nak qasar. Ada orang yang nak qasar sahaja dia tak nak jamak. Cuma qasar pendekkan solat itu hanya untuk musafir sahaja. Dalam isu lain tak ada boleh pun kita ini mengqasarkan solat. Memendekkan solat hanyalah khusus kepada musafir sahaja. Ya, musafir sahaja. Adapun jamak, musafir pun boleh, dan kalau tak musafir pun nanti kita akan jumpa jamak dalam waktu sakit, ketika sakit. Walaupun pendapat tersebut tidak mewakili pendapat keseluruhan Syafi'iyah, tetapi ada pendapat sedemikian dalam mazhab kita yang dibawakan oleh sebahagian imam. Ala kulli hal, ya, jamak tidak semestinya musafir, tetapi qasar hanya untuk musafir. Ya. Dan qasar musafir ini, qasar solat ini disebut dengan rukhsah. Rukhsah ini maksudnya keringanan, satu hadiah daripada syarak kepada kita untuk memendekkan solat, ya, kerana musafir. Sekalipun musafir itu tidak sukar, tidak ada kepayahan, tidak ada kesulitan, disebut dalam, kalau istilah bahasa Arab, disebut sebagai masyaqqah. Tak sulit pun. Kalau kita bayangkan hari ini, ada orang yang berjalan, daripada Shah Alam lah, saya buat contoh di Kuala Lumpur misalnya lah. Saya nak buat contoh tempat saya di Kedah ni, ramai yang tak tahu Kedah, kedudukan jarak di Kedah. Misalnya dia berjalan dari Kuala Lumpur ke Bangi misalnya. Saya ingat jarak baru dalam 60 lebih. Kalau salah betulkan. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Walaupun dia dalam keadaan panas, berpeluh, penat, keletihan, kelesuan, dia tak boleh qasar solat. Tak boleh mengqasarkan solat. Dan kalau dia nak jamak kerana musafir pun tak boleh. Sebab walaupun sukar itu bukanlah melayakkan dia mendapatkan rukhsah tadi. Berbeza dengan orang yang naik kapal terbang, dia naik flight daripada KLIA ke Alustaq tempat saya ni, dia tak susah pun. Dia pergi airport pun ada orang hantar. Lepas tu naik kapal terbang, duduk dalam keadaan selesa. Terlelap sekejap dah sampai dah Kedah. Tak peluh langsung, tak penat langsung. Tapi boleh dia jamak dan qasarkan solat. Jadi di sini alasan membolehkan dia bukan kerana masyaqqah, bukan kerana sulit. Bukan kerana kepayahan, bukan kerana kesulitan. Alasannya ialah musafir. Okey. Jadi alasan musafir itulah yang digunakan semata-mata untuk meluluskan seorang itu safar. Maka saya nak jelaskan keadaan kita, okey. Keadaan kita, setiap dari kalangan kita ini, sama ada kita musafir ataupun mastautin ataupun muqim. Okey. Kita ni tak buat, ada 3 keadaan. Saya ulang, sama ada musafir ataupun mastautin ataupun muqim. Yang boleh buat jamak qasar ni hanyalah
musafir. Ya, musafir sahaja. Adapun muqim ataupun mastautin, kita tak dibenarkan, tak diluluskan untuk jamak dan qasar. Maka pada pagi ini saya nak jelaskan bagaimana kita ini layak distatuskan sebagai musafir. Itu poin saya untuk pagi ini. Kalau sempat, saya akan hurai lebih. Kalau tak sempat, kita bawa ke minggu pertama hari Sabtu kalau tak silap. Sabtu ke Ahad saya tak ingat. Baik, musafir. Yang pertama, musafir ini kita dia ada syarat. Yang pertama, jarak. Ya, jarak. Yang kedua, tempoh. Jarak, tempoh, ya. Dua-dua ini je, jarak dengan tempoh. Adapun syarat tambahan sebagai contoh, safar kita tu tak boleh ada maksiat. Kita nak buat perjalanan itu, kita nak pergi ke sesuatu tempat, niat kita mesti elok. Tak boleh niat kerana nak ambil hadiah cabutan nombor ekor, tak boleh. Nak pergi dating, tak boleh. Nak pergi buat maksiat, tak boleh. Tetapi kalau safar itu berlaku ketika dia perjalanan, dia nak pergi buat benda elok, nak pergi ke mana-mana tempat, kerana apa? Ada convocation anak dia. Misalan, okey, tujuan dah baik, cantik, lulus, tapi dalam perjalanan tu mungkin dia melakukan maksiat. Contohnya, dia tengok perempuan, apa lagi? Dia apa-apa sahaja yang buat tu perkara itu maksiat. Tetapi berlaku dalam perjalanan. Motif dia nak pergi baik, yang tu masih lagi dibolehkan. Itu masih dipanggil safar fil maksiyah, masih lagi boleh untuk jamak qasar. Yang tak boleh, nak pergi tu kerana apa? Kerana maksiat, yang tu tak boleh. Okey, kita ambil yang pertama, jarak. Yang kedua, tempoh. Okey, kita tengok dulu. Kalau ada dua syarat ni, insya-Allah kita musafir. Kalau tak ada dua syarat ni, kita bukan musafir, maka kita kena semayang tamam. Kita kena semayang macam biasa. Yang pertama, jarak. Okey, jarak. Jarak ni khilaf. Saya bagi tahu awal, mungkin kita akan jumpa banyak pendapat. Ya, banyak pendapat. Saya berjumpa ada pendapat yang mengatakan 76 kilometer ataupun 77. Kerana sukatan kilometer tak berlaku zaman Nabi SAW. Nabi dia bagi tahu jarak perjalanan dalam bentuk waktu, menaiki unta, menaiki kuda, berjalan kaki. Jadi tempoh tu diberitahu secara umum. Kita ulama hari ini berijtihad sahaja. Ya, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jarak saya pernah jumpa lagi 80, ada 81, ada 83, ada 85, ada 89, ada 90. Tak apalah. Oleh kerana banyak sangat pendapat, kita ambil yang pertengahan. Senang. Ambil pertengahan, jangan bawah sangat, jangan banyak sangat. Bawah sangat nanti tak berapa yakin. Kalau banyak sangat, kita pula susah. Saya cadangkan kita ambil yang beberapa jabatan fatwa negeri yang baru gazet baru ni. Negeri Perak yang mula, lepas tu diikutilah negeri Kedah, negeri Johor baru ni. Mereka mengisytiharkan yang disebut dengan 2 marhalah. Jarak mesti 2 marhalah dan ke atas. Okey, meluluskan kita untuk buat jamak qasar. Baik, saya cadangkan kita ikut pendapat ini kerana ada sandaran yang, bukan sandaran lah, maksud saya difatwakan. Jadi lebih yakinlah kan. Jaraknya ialah 81 kilometer. 81 kilometer. Baik. 81 kilometer, dia bukan bermula daripada pagar rumah kita. Mahupun pintu rumah kita. Apatah lagi pintu dapur rumah kita, lagilah tak masuk. Jadi dia bermula daripada mana? Jarak itu bermula daripada kita keluar daripada kawasan. Kawasan tu pun khilaf. Nak tahdid ni nak tetap macam mana kata kita keluar kawasan tu. Okey? Nak start daripada mana? Itu pun banyak. Dalam kitab-kitab Jawi ada yang sebut keluar daripada, kalau ijtihad kita di Malaysia, saya pernah baca dalam kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusut, dia mencadangkan kita ikut kawasan majlis perbandaran. Ya? Keluar daripada majlis perbandaran. Kawasan majlis bandaran. Tapi bagi saya, kawasan majlis bandaran ni besar. Ada sebagian tempat besar. Tapi kalau ikut kawasan majlis bandaran, insya-Allah selamat.
Ada yang tulis komen mukim, ya. Ada yang kata keluar daripada mukim. Mukim pun sebenarnya luah juga, tak apalah. Tak kisah. Lagi luah lagi bagus lah kan, daripada dari segi ikhtiyat ni tu. Ikhtiyat ni maknanya jaga-jaga, hati-hati. Ada yang kata keluar daripada qaryah kita. Keluar daripada qaryah. Um, yang pertengahan dalam masalah ni saya ingat mukim lebih selamat untuk kita ikutlah. Mukim. Kita keluar dari kawasan yang mana satu tempat yang mana orang tak sebut dah mukim yang kita duduk. Kita duduk satu tempat, kita duduk di tempat tersebut yang mana tempat tersebut orang dah tak sebut kita sampai satu tempat, kita keluar daripada mukim kita. Ini lebih selamat saya rasa. Ya. Ada yang mencadangkan ikut qaryah pun boleh. Qaryah ni maknanya kita masuk dalam qaryah mana? Semayang masjid kita tu. Kan? Sebab itu dia ada istilah pecah qaryah. Qaryah kita di mana dan kita sampai satu tempat yang mana qaryah itu bukanlah qaryah kita. Maka start di situ kiraan 81 tadi. Kira di situlah 81 kilometer. Maka teruslah perjalanan sampailah satu tempat yang kita nak tinggal, iaitu yang kita nak bermalam. Okey, yang penting kita dapatkan jarak 81 kilometer. Dan tempat yang kita nak sampai itu pula bukanlah tempat yang kita nak bermalam. Tempat tersebut mestilah permulaan kawasan yang kita nak masuk. Contoh saya nak pergi ke Shah Alam. Okey, makanya bila saya masuk kawasan Shah Alam tu, maknanya di situ bermula dia punya penamat kepada jarak yang kita nak ukur tu. Okey, jadi di situlah saya nak bagi tahu cara kita nak ukur jarak 81 tadi. Okey. Okey, baik. Tu masalah jarak. Selesai. Kalau dapat, insya-Allah kita dapatlah satu syarat, iaitu syarat jarak, iaitu 81 km. Yang kedua, syarat untuk kita distatuskan sebagai musafir ialah tempoh. Kita tempoh. Ustaz, minta maaf. Sebelum Ustaz pergi pada tempoh, saya nak tanya tentang jarak ni sikit. Boleh ke? Boleh, sila. Okey, tadi bila jarak Ustaz itu bukan daripada pintu rumah. Itu kalau kita nak keluar bermusafir kan? Ya. Dalam perjalanan pulang pula, maknanya kita boleh jamak ataupun jamak kasar ni sampai had mana? Selagi belum masuk rumah ataupun ada had-had karyahnya juga ke atau mungkin ke macam mana? Jawapannya sama sahaja. Oh, sama Ya, juga? sama sahaja. Ya, jangan masuk dalam mukim ataupun qaryah. Boleh pilih mana-mana pendapat. Saya boleh saya cadangkan ikut mukim boleh ikut qaryah pun boleh. Kalau masih bandaran besar. Maknanya besar. kalau dah sampai kawasan karyah ataupun taman lah, sebab sekarang banyak rumah taman kan. Taman yang kita tinggal tu dah tak boleh jamak dah Ustaz kan? Tak boleh dah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Tak boleh dah, kena sebelum daripada tu. Masjid sebelum daripada tu. Kawasan yang sebelum daripada tu. Okey? Baik. Alhamdulillah, jelas. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey, yang kedua, syarat yang kedua ialah syarat tempoh. Kita ini disebut sebagai musafir sekiranya kita menetap di sesuatu tempat. Okey, saya ulang bagi perhatian, jangan ralik yang ni. Orang Kedah kata jangan ralik tu maknanya jangan lalai. Kita menetap di sesuatu tempat yang mana tempat itu bukanlah watan asli kita. Bukan watan asli kita. Watan asli kita ni yang pertama rumah mak ayah kita. Rumah mak ayah kita ataupun rumah kita. Yang pertama watan asli. Yang kedua rumah kita. Baik. Nanti saya bahas pelan-pelan. Kita jangan kalut sangat. Saya pun takut terlepas beberapa perkara yang penting. Kita nak menetap di sesuatu tempat yang mana kita nak menetap di sesuatu tempat itu berapa hari yang meluluskan kita ini digelarkan ataupun distatuskan sebagai musafir. Sebab musafir aja boleh jamak qasar semayang. Okey? Okey, ingat elok-elok ingat baik-baik. Ada orang kata 3 hari. Yang sebenarnya dia bukan 3 hari. Ni soalan kata 3 hari ke Ustaz? Tak. Yang tepat dalam kitab-kitab Syafi'iyah kata jangan sampai 4 hari. Okey? Saya ulang, jangan sampai 4 hari. Boleh faham Jangan sampai 4 hari. Baik. Sudah tentu
soalan yang nak tanya, persoalan yang timbul, bagaimana kita nak kira 4 hari tu. Okey, bagaimana kita nak mengira 4 hari tersebut. Baik, dengar baik-baik. Saya nak tegaskan yang pertama, ketika dalam perjalanan dan ketika pulang, perjalanan pergi dan pulang, kita tak nak kira. Dia tak masuk dalam jumlah 4 hari tu. Itu memang boleh jamak. Memang boleh jamak kosong. Nak pergi boleh, nak balik boleh. Yang tu kita tak nak masukkan dalam jumlah 4 hari tu. Kerana perjalanan ni dia boleh memakan masa yang sangat lama. Ada orang yang bawa kapal. Kapal kargo, kapal besar-besar tu. Yang kadang-kadang merentah berapa benua, berapa lautan. Kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru sampai. Maknanya sepanjang dalam perjalanan, dia memang boleh jamak. Tak ada masalah yang tu. Mungkin dia nak stay satu-satu tempat 2 hari je. Nanti kapal tu akan bertolak pulang. Tapi dalam perjalanan, kadang-kadang mencecah sampai 1 bulan. Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Sepanjang perjalanan tersebut, dia boleh jamak qasar setiap hari. Demikian juga, kita lihat ada orang yang bawa bas, driver bas. Driver bas ni, contoh macam di Kedah, kita ada bas yang kita naik daripada stesen, dia akan terus ke Batawas, Pulau Pinang. Tu tempoh tu, jarak tu ada 100 kilo lebih. 100 km lebih. Setiap hari dia macam tu. Dia bawa pagi, nanti malam baru dia pergi balik. Maknanya setiap hari kalau dalam tempoh tu dia boleh jamak qasar setiap hari. Kalau dia kerja sebulan, tiap-tiap hari dia jamak qasar. Kerana mana ada syarat jamak qasar tak boleh buat hari-hari. Syaratnya dia adalah musafir. Maka setiap kali bergelar musafir, maka dia boleh sahaja untuk melakukan jamak dan qasar. Baik. Jadi jangan tanya dah soalan kepada saya, balik boleh tak, pergi boleh tak? Memang boleh. Isu kita ialah tempoh kita nak menetap tu. Bagaimana kita nak kira 4 hari. Saya buat satu contoh. Saya daripada Kedah, saya nak ke, alhamdulillah, saya nak ke Bangi. Saya nak ke Bangi, Selangor. Maknanya saya nak menetap di mana? Saya pun cakap saya nak menetap di Bangi, Bandar Baru Bangi. Maka saya jangan sampai masuk dalam kawasan Bandar Baru Bangi tu. Dah masuk kawasan tu, kita tak nak kira lagi dah. Bila saya sampai, saya kena tanya soalan dekat diri saya nak stay dekat sini berapa hari? Tu soalan dia. Supaya saya boleh jamak dan qasar setiap hari saya berada di Bandar Baru Bangi. Saya duduk di Bandar Baru Bangi tu setiap hari, bangkit tidur, Zuhur saya boleh jamak qasar, asar jamak qasar dengan asar, maghrib saya boleh jamak. Maknanya ketika saya duduk di situ, saya stay di situ sepanjang tempoh tu saya boleh jamak qasar. Jangan sampai 4 hari. Maka 4 hari tu dikira macam mana? Baik. Ketika saya mula masuk ke Bandar Baru Bangi, okey, ketika saya mula masuk ke Bandar Baru Bangi, saya kena tengok waktu tu maghrib dah masuk atau belum. Ni cara nak kira 4 hari ni. Jangan sampai 4. Bukan 4 lah, jangan sampai 4. Kalau dah 4 tak boleh dah. Jangan sampai 4 hari. Maka saya kena tengok waktu saya sampai tu maghrib dah masuk atau belum. Kalau maghrib dah masuk, maknanya kiraan saya kena bermula subuh esok. Saya buat contoh, kita hari Ahad. Saya sampai di Bandar Baru Bangi, ketika itu maghrib belum masuk. Saya buat contoh, maghrib belum lagi masuk, saya sampai Bandar Baru Bangi. Okey, maknanya kiraan saya kena mula maghrib hari Ahad. Okey, saya sampai hari Ahad, maknanya maghrib hari Ahad. Sebab maghrib belum masuk, maka mula kira dengan maghrib. Okey, cuba kita kira tengok Maghrib hari Ahad sampai maghrib hari Isnin, 1 hari. Maghrib hari Isnin sampai maghrib hari Selasa, 2 hari. Maghrib hari Selasa sampai maghrib hari Rabu, 3 hari. Maghrib hari Rabu sampai maghrib hari Khamis, dah 4 hari. Sampai maghrib hari Khamis dah 4 hari. Kalau saya nak keluar, saya nak balik, saya nak keluar daripada Bandar Baru Bangi tu, maghrib hari Khamis saya dah tak boleh jamak. Kalau saya nak keluar daripada Bandar Baru Bangi, pada maghrib hari Khamis saya dah tak boleh jamak kerana dah cukup 4 hari. Jadi saya kena bercadang untuk saya keluar sebelum daripada maghrib masuk. Saya kena bertolak balik sebelum maghrib masuk. Barulah saya setiap hari saya boleh untuk buat jamak dan qasar. Okay, saya kira lain
Maghrib hari Ahad sampai maghrib Isnin, maghrib Isnin sampai maghrib Selasa, maghrib Selasa sampai maghrib hari Rabu, maghrib hari Rabu sampai maghrib hari Khamis dah 4. So tak boleh. Saya kena keluar sebelum daripada maghrib hari Khamis masuk. Kalau cadangan saya daripada awal macam tu, maka saya duduk di Bandar Baru Bangi tu, saya boleh jamak dan qasar setiap hari. Tak ada masalah. Sebab apa? Jawapannya sebab saya musafir. Kenapa kamu kata kamu musafir? Sebab saya duduk di sini tak sampai 4 hari. Okey? Okey. Boleh faham dekat tu? Bagi respon sikit, diamnya. Adminnya Faham, bagi respon. Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik. Faham Ustaz. Alhamdulillah. Baik, yang kedua. Saya dalam musafir sekarang Ustaz. Dalam musafir ya. Saya daripada Kuala Lumpur sampai sini Isyak. Tapi saya stay rumah anak buah saya ni 1 hari. Ya. And then besok balik rumah mak 2 hari. Maknanya tak sampai 4 hari. 3 hari je. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. bila dah musafir, doa lah kat kami. Doa musafir ni kan mustajab. InsyaAllah. Moga dipermudahkan semua urusan Ustaz. Amin. Okey. Itu kalau sampai sebelum maghrib. Bagaimana pula kalau kita sampai selepas maghrib? Bagi macam mana kita nak kira? Kalau sampai selepas maghrib, jangan kira isyak pula. Jangan kira isyak pula. Ni contoh saya ni tak berubah. Contoh saya tetap hari Ahad. Contoh saya akan mula hari Ahad. Senang. Baik. Kalau saya sampai selepas maghrib hari Ahad. Jadi maghrib tu tak boleh kira lagi. Tak start lagi kira. Kiraannya bermula pada subuh esok. Subuh esok maknanya subuh hari apa? Subuh hari apa? Subuh Isnin lah. Saja aja soalan tu senang je kan. Saja saya nak tengok Lena ke tak. Baik. Subuh hari Isnin, baik kita kira tengok. Subuh Isnin sampai subuh Selasa 1 hari. Subuh Selasa sampai subuh Rabu 2 hari. Subuh Rabu sampai subuh Khamis 3 hari. Subuh Jumaat dah masuk 4 hari. So dia kena keluar daripada tempat tersebut, daripada kawasan tersebut sebelum subuh hari Jumaat berkumandang. Boleh? Kalau dia cadang macam tu, dia boleh jamak dan qasar setiap hari semasa keberadaan dia di tempat tersebut. Itu cara kira. Jadi tanyalah dia nak duduk berapa. Kesilapan kita, dia nak pergi ke sesuatu tempat. Dia nak duduk berapa hari. Dia cadang daripada awal lagi nak duduk seminggu. Ada yang nak duduk sebulan. Makcik nak pergi mana makcik? Saya nak pergi Kuala Lumpur. Jauhnya. Ada apa tu? Nak pergi jaga cucu. Cucu, nak jaga cucu. Sebenarnya anak dia tak suruh jaga pun tapi dia rindu cucu. Dia buat-buat alasan kata boleh nak kena jaga cucu. Baik. Dia nak duduk sebulan jaga cucu dekat Kuala Lumpur. Tujuan dah baik. Tapi dia nak duduk situ tu sebulan. Dia sampai-sampai dia jamak dulu 3 hari. 3 hari pertama tu dia jamak. Ini banyak orang buat. 3 hari pertama tu dia jamak. Nanti baki 27 hari lagi, yang tu dia semayang biasa. Yang tu tak betul. Bila dah dia bercadang sampai satu tempat, dia dah nak duduk 1 bulan ataupun lebih daripada 4 hari dah lebih, maknanya dia dah bukan musafir. Dia sudah muqim. Muqim ini 4 hari dan ke atas. Kalau mustautin macam mana Ustaz? Mustautin duduk di kampung kita, tempat kita nak mati. Kita dah tak ada cadangan nak pindah mana-mana lah. Macam orang yang dia kumpul duit, beli rumah, buat rumah pihak pencen. Jadi dia dah memang plan nak duduk situ, dah tak nak berubah. Yang tu lah mustautin. Jadi saya harap dekat situ jelas lah. Itu masalah syarat. Yang pertama jarak, yang kedua tempoh. Maka kalau ada kedua-dua ini, maka bolehlah kita menjamakkan sembahyang dan mengqasarkan sembahyang. Baik. Itu masalah syarat. Setelah mana kita dapat syarat, kita pun menjamakkan dan mengqasarkan sembahyang. Maka saya nak bagi tahu, setiap orang yang nak qasar, dia tak mesti jamak, dan setiap orang yang nak jamak, dia tak mesti qasar. Ada orang yang dia nak buat qasar sembahyang zuhur tapi asar dia nak buat tamam, boleh. Ada yang nak buat tamam zuhur, tamam ni makna 4 rakaat, asar dia nak buat 2, boleh. 4-4 boleh, 2-2 boleh, 4-2 boleh, 2-4 boleh. Ada yang nak buat 2 dalam waktu zuhur, dia tak mau jamak, dia nak buat asar pula nanti sebab perjalanan dia tak rushing. Bila tak rushing, dia kata nanti tak ada benda nak buat, biar dia singgah mana-mana, dia semayang pula. Macam-macam.
Tak ada masalah. Cuma kita ada dua jenis jamak. Ya, kita ada dua jenis jamak. Yang pertama namanya jam'ut taqdim. Jamak taqdim. Yang kedua jam'ut ta'khir. Jamak ta'khir. Okey. Maka jamak taqdim dia ada syarat dia. Antara syarat yang ramai orang terlupa ialah meniatkan, bukan. Jamak taqdim ialah syarat dia ialah kita buat sembahyang yang mempunyai waktu dahulu. Sembahyang yang mempunyai waktu dulu. Kalaulah kita nak jamak zuhur dengan asar, kita kena sembahyang zuhur dulu sebab zuhur sudah ada waktu. Asar belum ada. Asar tak ada lagi. Okey. Itu syarat pertama. Kena sembahyang yang mempunyai waktu dulu. Yang kedua, dia ada muwalah. Dia ada muwalat. Apa muwalat? Muwalat ni dia tak boleh, kita habis sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar pula tu, dia tak boleh diselangi tempoh yang panjang. Saya ulang, selepas mana kita bagi salam sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar pula, tak boleh ada sela masa yang panjang. Tempoh masa yang panjang. Kerana bila panjang sangat, contohnya, dia sembahyang, dia bagi salam zuhur, tiba-tiba dia jawab call, panggilan daripada anak dia. Dia bercakap sampai 15 minit. Kemudian barulah dia nak sembahyang asar. Jawapannya tak boleh. Kerana apa? Kerana putus dah muwalat. Sudah terputusnya muwalat. Okey, itu makna muwalat. Boleh faham jadi tak boleh kita putus muwalat. Baik. Jadi tempoh tu berapa lama Ustaz? Berapa lama yang disebut tak boleh putus tu, dia tak putus tu berapa lama? Baik. Dia kata ulama, dia seperti tempoh tersebut yang mana kita boleh buat beberapa perkara. Yang pertamanya, taharah, ambil wudu. Kemudian kita sembahyang 2 rakaat yang ringan. Itu tempoh selang. Wudu, rakaat yang ringan, tak silap saya ditambah dengan azan kalau tak silap. Tapi tak apa. Saya buka dalam majlis fatwa Jordan, majlis Darul Ifta Urdun, Urdun ni Jordan. Dia letak satu masa dalam minit untuk kita ikut senang. Kerana Jabatan Fatwa Jordan ini dia masih lagi beberapa tarjih dia mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berapa tempoh masa? Dia sebut di situ nuqaddirul yaum, kita ukur pada jarak masa pada hari ini ialah 7 minit. 7 minit. Kalau terbatal ayat semayang, pergi ambil. Dalam tempoh 7 minit masih boleh. Kalau dia terlupa misalnya, dia meratib dulu, dia zikir dulu, tengok aku nak kena sembahyang asar. Cuba tengok balik. Ada tak? Ada. Berapa minit? Baru 6 minit, baru 5 minit. Cepat-cepat bangkit, buat. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, kena ada niat jamak. Kena ada niat jamak. Niat jamak tu bila? Niat jamak tu kena ada di dalam sembahyang zuhur. Sebab kita jamak taqdim kan, kita nak jamak dengan asar, kita kena ada niat dalam waktu zuhur, dalam ketika sembahyang zuhur tu kita kena ada niat. Sama ada kita niat dalam takbiratul ihram sembahyang zuhur, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau terlupa niat dalam takbiratul ihram ataupun tak sempat nak niat dalam takbiratul ihram, masih lagi boleh niat selepas itu. Bila boleh niat? Boleh niat lagi. Jangan sampai kita bagi salam. Kita boleh niat waktu rukuk, kita boleh niat waktu baca Fatihah, kita boleh niat waktu sujud, kita boleh niat waktu i'tidal, kita boleh niat waktu duduk antara dua sujud, kita boleh niat waktu bila-bila sahaja dalam tempoh, jangan sampai bagi salam. Kena ada niat saat lagi, apa niat dia? Niat dia saat lagi saya nak sembahyang asar pula. Bagi ada lintasan. Bukan kena sebut. Niat ni kita rasa apa? Rasa nak sembahyang asar pula lagi. Itu sudah niat lah tu. Okey? Dia beza dengan niat qasar. Niat qasar, niat pendek sembahyang, dia kena niat dalam takbiratul ihram. Kena niat dalam takbiratul ihram. Siapa yang tak ada niat dalam takbiratul ihram, dia kena buat 4 rakaat. Tapi niat jamak dia luas sikit. Dalam takbiratul ihram boleh, waktu kita takbir waktu zuhur tu, Allah sahaja aku sembahyang fardhu zuhur qasar dan aku nak jamak dengan asar, boleh. Itu saya sebut sebenarnya niat ni bukan sebut macam tu. Niat ni kita faham je, faham apa yang kita nak buat, itu sudah memadai. Jadi kena niat sebelum bagi salam. Last call sebelum bagi salam.
Okey, itu niat, itu syarat untuk jamak takdim. Adapun nak qasar tak qasar itu tak terikat. Kadang-kadang Zuhur dia singgah di mana-mana masjid, dia nak sembahyang 4 rakaat sebab dia nak bersolat jamaah. Bila solat jamaah mana ada orang buat qasar di masjid. Jadi dia sembahyang 4 dulu. Maka dalam sembahyang 4 itu dia niat sat lagi aku nak sembahyang Zuhur pula. Okey, Zuhur nanti pun bergantung dia nak buat 2 boleh, nak buat 4 pun boleh. Ya, baik. Allahumma. Ya. Apa ni? Dia semayang Zuhur berjemaah, lepas tu dia nak semayang asar tu, dia nak buat kasar, dia kena niat waktu takbir semayang Zuhur tu ataupun hanya niat dalam hati waktu dia semayang Zuhur? Boleh, mana-mana boleh. Dalam takbiratul ihram boleh, saya nak jamak dengan asar, ataupun selepas tu boleh. Seperti saya bagi contoh tadi, waktu dia nak rukuk, waktu sujud, dalam tempoh sebelum bagi salam, dia niat saja. Dia nak jamak dengan asar. Ada masalah, ada orang tanya, kadang-kadang saya jumpa beberapa warga emas ataupun veteran, dia pergi mana pun dia semayang, dia tak jamak, dia tak qasar. Bila ditanya alasan, dia kata niat ni panjang lah Ustaz. Niat panjang, saya serabut, dia kata. Saya semayang macam biasa je lah. Sebenarnya tak susah. Kalau kita nak qasar semayang, niat sebegini saja. Sahaja aku semayang Zuhur 2 rakaat, sudah. Sahaja aku semayang fardu Zuhur 2 rakaat. Itu sajalah. Sahaja aku semayang ni, kalau kita belajar fiqh, dia panggil qasar. Qasar ni sebenarnya kita, kalau kita semayang dalam keadaan kita tak mabuk, kita tak gila, kita tak pitam, saya rasa sahaja aku semayang tu dia memang sentiasa ada dalam kita punya jiwa, kita dalam hati kita, memang ada. Melainkan kita mabuk, kita bangkit tidur, dia panggil istilah orang Kedah kata manyau, dia jadi macam pening lagi. Tapi kalau kita ready, kita sedar diri, kita waras, kita melangkah masuk dalam saf, kita duduk atas jadah, sahaja aku semayang tu dah ada. Cuma hadirkan apa? Aku semayang ni semayang apa? Sahaja aku semayang dah ada, cuma hadirkan fardu Zuhur 2 rakaat, fardu asar 2 rakaat. Itulah niat qasar. Adapun niat jamak, nanti selepas takbir pun boleh. Kita bagi ada perasaan, rasa apa? Rasa kata sat lagi aku nak, sebentar lagi aku nak sembahyang asar pula. Bagi ada rasa macam tu. Itulah niat jamak sebenarnya. Itulah niat jamak yang sebenarnya. Okey? Jadi kalau itu kita niat, Ustaz, kalau kita niat masa saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat makmum pada takutkan Allah Ta'ala, lepas tu kita sambung dengan niat kita nak jamak. Boleh? Boleh lah, boleh. Begitulah. Terima kasih. Boleh. Bismillah. Baik, kemudian kita pergi ke jamak takhir. Jamak takhir, syaratnya yang pertama saya nak sebut ialah kena ada niat untuk jamak takhir di dalam waktu yang pertama. Saya ulang, kena ada niat nak jamak takhir dalam waktu yang pertama. Waktu pertama kalau Zuhur dengan Asar, kena ada niat dalam waktu Zuhur. Kalau Maghrib dengan Isyak, kena ada niat dalam waktu Maghrib. Ini problem masalah sebab ada kadang-kadang orang anggap benda ni niat je nak buat bila buat je. Sebab tu yang kena main peranan kalau kita musafir, pergi ramai-ramai satu family, kalau driver bas dia kena bagi tahu, kena driver kereta, suami bawa kereta dia kena bagi tahu. Kadang-kadang dia nak pergi mana-mana, dia tak bagi tahu kita nak berhenti kat mana nak sembahyang. Jadi anak-anak ingat kita nak sembahyang jamak takdim. Tidur habis satu kereta. Sampai-sampai dah asar. Terus nak buat jamak takhir, tak boleh sebab tak ada niat. Dia kena ada niat. Driver kena bagi tahu. Ayah dia cakap, kita tak berhenti tahu kok tepi-tepi jalan ni sebab tepi-tepi jalan ni sibuk, busy sekarang cuti sekolah. Nanti nak masuk tandas, nak masuk surau, dari tandas nak ke surau. Sebab tu saya tak berapa berkenan berhenti di arena ni sebab 2 tempat nak pergi toilet, nak pergi surau, susah. Saya kalau nak pergi Kuala Lumpur tu saya exit je macam Gopeng ke, singgah masjid sembahyang situ senang. Kan? Jadi kalaulah si ayah tadi rasa macam susah nak berhenti waktu jamak takdim, dia kata macam ni je lah. Kita sampai Kuala Lumpur nanti kita semayang dekat sana. Kita sampai Johor Bahru nanti kita semayang dekat sana. Kita sampai Melaka nanti kita semayang dekat sana. Jadi bagi tahu, mungkin anak-anak akan tanya sampai pukul berapa tu? Dah asar dah. Okey, sekarang semua niat jamak takhir. Semua niat jamak takhir. Senang. Lepas tu tidurlah. Nak tidur ke apa kan? Tak ada masalah. Cuma tiba-tiba rasa, kita nak jamak takdim lah, nak tukar niat, tak ada masalah, yang tu tak ada isu, tak ada problem. Kan? Nak niat jamak takhir, tiba-tiba kita semayang siap-siap lah, boleh, tak ada masalah, niat je lah, nak buat jamak takdim pula.
Jadi bagi tahu kita nak jamak takhir. Kerana kadang-kadang kita dalam kitab-kitab fiqh disebut kita disunatkan meraihkan hal keadaan kita. Kadang-kadang ada orang yang dia nak jaga sangat. Dia faham macam ni. Dia faham baik semayang awal-awal. Kalau kita tak semayang awal-awal, kita nak jamak takhir. Macam mana kalau kita mati dalam perjalanan? Ini soalan-soalan yang tak kurang wajar untuk kita tanya. Kerana kita sudah berada dalam musafir, maka kita diluluskan untuk melewatkan semayang. Kalau kita mati, maka kita terlepas daripada dipersoalkan kerana memang kita berniat untuk solat. Jadi raihkan hal kita, perjalanan kita. Sebab apa? Raihkan kerana kita nak supaya musafir ini qit'atun minal azab. Dia salah satu daripada cebisan azab, kesukaran, kepayahan. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak semayang satu keadaan, satu waktu yang menyenangkan kita. Kalaulah takhir itu lebih mudah bagi kita, semayang jelah takhir. Kalau takdim lebih mudah, semayanglah takdim. Ya, jadi yang pertama kena ada niat dalam waktu pertama, niat saja dulu. Kata aku nak buat jamak takhir. Kalaulah kata nak ubah niat, kita nak buat jamak takdim, tak ada masalah pun. Nak ubah, bukannya nak ubah apa pun, ubah niat je kan. Bukan nak ubah arah kiblat pun. Baik. Yang kedua, niat dalam waktu. Kemudian yang keduanya dia tidak ada mualat. Dia tidak ada mualat. Tak ada mualat ni maknanya selepas semayang, contohnya kita nak buat jamak takhir. Jamak takhir ni saya nak bagi tahu, kita boleh semayang zuhur dulu. Kita boleh semayang asar dulu. Mana-mana dulu. Tak kisah pun. Ada orang faham kena semayang asar dulu. Tak betul. Boleh semayang zuhur dulu. Bahkan yang lebih afdalnya semayang zuhur dulu. Kerana kita meraihkan tertib waktu. Tertib waktu zuhur dulu kan, baru asar. Kita buat zuhur dulu. Jadi dia tidak ada mualat. Okey? Jadi boleh lepas bagi salam semayang yang pertama tu, kalau semayang yang pertama zuhur, nak semayang asar pula, 10 minit, 15 minit, 20 minit lagi pun tak ada masalah. Okey? Yang ketiga, jangan sampai, ini syarat ini ada pada jamak takdim, ada pada jamak takhir. Jangan sampai masuk dalam kampung kita waktu kita semayang jamak tadi. Contohnya, kita naik kereta api. Tengah duduk semayang jamak tu, tak bagi salam lagi. Masuklah kereta api tadi ke dalam kampung kita. Maka waktu tu dah tak boleh lagi jamak. Okey, ini kita minta kita faham syarat-syarat ini, kerana syarat-syarat ini mengatur kita punya solat kita yang sebenar, yang tepat. Kerana kalau kita tak faham, maka menyebabkan tidak sahlah jamak ataupun solat jamak kita. Itu syarat untuk jamak takdim dan jamak takhir. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Saya buka soalan lah. Sebab sampai 9.30 saja. Okey, insyaAllah. Nanti saya sambung lagi. Nota-nota saya banyak. Jadi setakat penerangan huraian Ustaz, kalau sekiranya ada yang nak bertanya, silakan kemukakan soalan untuk topik yang kita bincang hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, contohnya kak dari Selangor balik kampung di Perlis untuk 5 hari. Jadi kita tak boleh jamak tak besar. Tapi dalam hari kedua ketiga tu kita pergi jalan-jalan lah di Kedah kan. Contohnya Hospital Lostar lah. Tapi kita boleh jamak besar tak walaupun dia tak sampai 2 mahalah. Okey. Sebab tu destinasi menentukan. Ya. Apa bagi okey. Lepas tu, lepas daripada hari kedua ketiga tu, hari keempat tu contoh kami pergi Langkawi. Ya. Untuk 3 hari. Lepas daripada balik daripada Langkawi tu, pergi Langkawi pun masa tu tak tahu kata boleh jamak kan. Jadi kami tak jamak. Lepas tu balik daripada Langkawi tu masih duduk di Perlis lagi untuk 2 hari. Boleh jamak lagi tak? Lepas balik daripada Langkawi tu di Perlis tu. Terima kasih Ustaz. Puan daripada mana? Saya daripada Selangor. Ke Perlis? Ke Perlis. Saya menetap di Selangor, balik kampung di Perlis. Okey, nak duduk di Perlis tu 5 hari, stay di 5 hari. 5 hari. Ya, 5 hari. Saya jawab berdasarkan pelan-pelan 5 hari bila kita sampai di Perlis tak boleh jamak dah. Sampai di kawasan tu tak boleh jamak, dalam perjalanan boleh. Contohnya Perlis di mana? Perlis di Sanglang. Di mana? Di Sanglang. Okey, kita bajetlah dalam 7 kilo, 8 kilometer sebelum Sanglang tu, itu kalau nak jamak setakat tu. Okay, qasar dengan jamak boleh berlaku sebelum tu. Bila sampai di Sanglang, kawasan Sanglang, kita dah tak boleh jamak qasar lagi. Sebab memang nak duduk 5 hari. Baik, daripada Perlis nak ke Langkawi tak cukup. Cukup tak? Tak cukup lah.
Tak cukup. Tak cukup. Jangan guna jarak daripada Selangor. Tak boleh. Sebab jarak daripada Selangor tu dah termati, dah habis dekat Perlis sebab duduk 5 hari. Kita mula daripada Perlis balik. Melainkan duduk di Selangor, kemudian memang nak pergi Langkawi. Langkawi itu destinasi yang terakhir. Maka kalau kita stay di Perlis itu, stay yang bersifat sementara tak apa. Jangan sampai cukup 4 hari. Yang tu boleh kira jarak daripada Selangor. Kemudian daripada Perlis pergi ke Alostak tak cukup. Dari Perlis ke Alostak tak cukup. Dan memang kita kira tempat bermalam ialah Perlis. Bila dia Perlis tempat bermalam adalah 5 hari, maknanya kita dah memang tak boleh jamak di Perlis. Maka dengan tempat tak boleh jamak di Perlis, kita nak pergi ke Alostak yang tak cukup 2 marhalah, tak boleh. Tapi kalau dia pergi ke Sungai Petani, okey, Sungai Petani patah balik dapat Kota Baru. Dia dapat tadilah 3 hari lebih, jangan sampai 4 hari tadi. Boleh faham ya? Ya, faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu, macam-macam niat Ustaz. Yang panjang, yang pendek. Ada niat yang kita tengok dalam buku tu, ada kata usali fadal maghribi rakaat ni kasran pula. Salasa. Rakaat. 3 rakaat kan? 3 rakaat salasa jamak takdim. Ada yang katakan usali pada maghribi salasa majmu'an ilahi isya'i. Majmu'an ni jamak lah tu. Okey. Soalan dia? Jadi yang mana satu yang betul tu. Lepas tu kalau misalnya kata kita semayang kasar Zuhur dengan asar tu, bila kita semayang Zuhur tu memang kita niat jamak takhir untuk memasukkan asar ke Zuhur. Tapi apabila kita semayang asar, kita tak perlu dah niat macam tu. Kita terus je usalli pada asri rakaat ini. Begitu Ustaz. Baik. Sebenarnya semua niat yang disebutkan tadi itu betul. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Lafaz niat ni memang lafaz niat. Lafaz niat ni kita sebut di mulut ataupun kita lintaskan, dia panggil apa, kita sebut dalam hati kita tu, dia panggil hadithun nafsi. Jadi sebenarnya kita jangan terikat dengan lafaz niat, kerana lafaz niat ni dia orang nak bagi tahu apa benda, perkara apa yang perlu ada dalam niat. Jadi sebenarnya apa yang saya sebut tadi semua dah merangkumi. Sahaja aku semayang. Usolli tu sahaja aku semayang. Cuba tengok. Kita jadi pening sebab apa? Sebab usolli, tapi bila dia terjemahkan dalam bahasa Melayu, sahaja aku semayang, dah jadi 3 patah perkataan. Sebenarnya sahaja aku semayang tu dah ada sebenarnya. Kita semayang, kita sedar diri, kita nak semayang, kita atas sejadah. Kita kan tak, kita memang keberadaan kita bukan dalam keadaan hilang akal. Jadi sengaja aku semayang tu dah ada. Sahaja aku semayang dah ada. Sampai kita takbir tu pun dah ada sebenarnya. Jangan keliru lagi dah. Cuma kita nak buat fardu zuhur. Okey, tak apalah, fardu zuhur. Kan? Okey, fardu zuhur tu kalau lah nak qasar, cakap salah fardu zuhur 2 rakaat. Majmu'an, saya nak jamak. Nak jamak tu saya dah bagi tahu. Kadang-kadang boleh kerana terlalu panjang sangat, kita dah serabut sangat nak niat. Niat saja qasar semayang, niat semayang zuhur 2 rakaat, sudah. Nanti selepas takbir, okey, hadirkan niat sebentar lagi aku nak semayang asar pula. Itu sudah selesai. Cukup. Kalaulah dia makmum je lah. Niat makmum. Makmum kan boleh niat selepas takbiratul ihram. Imam pula, kalau dia tak niat imam pun sah je. Imam sunat niat imam. Jadi jangan terkeliru dengan panjangnya lafaz niat, cuma hadirkan yang perlu sahaja. Saya aku semayang fardu zuhur. Zuhur pun kalau dia memang dah memang fardu zuhur kan. Saya aku semayang fardu zuhur 2 rakaat, sudah memadai. Ya, jadi jangan terkeliru dengan bukanlah bermakna salah, tak salah. Yang ditulis dalam kitab itu apa yang perlu ada dalam niat, dan saya dah sebut tadi itu saja yang perlu ada dan kita boleh buat secara ringkas. Okey, lagi soalan. Jadi masa asar tu dia pun niat gitu juga saja. Aku semayang fardu asar 2 rakaat juga. Ya, saya aku semayang asar aku semayang asar 2 rakaat. Ya. 2 rakaat itu syarat kepada qasar. Tak payah sebut takdim, tak payah sebut jamak takdim. Dah kita duduk dalam waktu tu, kita dah tahu dah takdim. Kalau kita semayang waktu kedua, confirm dah jadi takdim. Kalau kita semayang kita semayang waktu kedua, confirm jadi takhir. Kalau semayang waktu pertama, ya jadi takdim lah. Niat jamak dah ada tadi kan, dalam waktu zuhur dah ada. Terima kasih. Ya. Ada lagi kekeliruan. Ada lagi masalah. Sila kemukakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ni bukan tentang jamak atau qasar, tapi masih dalam tentang solat musafir juga. Macam saya selalu bermusafir, kadang-kadang ambil perjalanan
awal sebelum masuknya waktu subuh dalam ETS kan, Ya. ada disediakan surau. So bila azan memang saya keseluruhan waktu subuh tu memang dalam train sampai saya sampai ke destinasi tu waktu subuh dah habis. Masalahnya saya ada sikit rasa tak confident bila nak solat di surau tu, ada disediakan kompas tapi keadaan train tu kan dia berbelok-belok kan. Kita nak tahu arah kiblat yang tetap tu untuk permulaan solat. Saya perlu boleh solat fardu yang macam biasa ataupun sekadar solat hormat waktu, Ustaz, dan sampai nanti saya qadha. Macam mana, Ustaz? Okey, sebenarnya ya betul lah. Dia kompas tu dia bergerak-gerak ke dia statik? Saya nak tanya. Statik. Saya cuba mati statik tu yang saya rasa macam Okey. Baik. Kalau puan boleh cari satu kompas yang dia bergerak mengikut arah kiblat sentiasa, maka kita akan pusingkan badan ikut je. Kalau kereta api pusing, kita akan pusingkan badan. Kereta api pusing lagi, kita akan ikut je. Itu semayang begitu dia akan sah lah sampai habis. Kita akan sah. Yang nak pusing ni sebenarnya dada lah. Yang terutamanya dada. Bukan terutama, memang dada lah. Yang lain tak pusing tak apa. Kepala kalau kita semayang pusing menghadap ke arah lain pun tak batal. Baik, jadi kalau masalah puan tadi, kalau tak ada kompas yang macam tu, puan tetap kena solat. Solat itu namanya solat menghormati waktu. Jadi menghormati waktu ini tak boleh lah. La budda minal qada, maknanya tidak kena qada selepas daripada habis waktu nanti kena qada balik semayang. Kerana apa? Kerana kita tak sakit, kita boleh ikut, cuma keadaan mendesak menyebabkan kita tak boleh mengenal pasti kiblat yang bertepatan bermula sampai habis. Kerana kita itu dipanggil uzur. Uzur itu dipanggil uzur yang nadir. Uzur nadir ni uzur yang jarang-jarang berlaku. Bila jarang berlaku, maknanya kita kena buat macam biasa dan diwajibkan untuk qada semula. Cadangan saya kalau selalu sangat, maka puan kena cari satu kompas yang boleh menunjukkan arah kiblat yang sentiasa. Maka bila macam tu, puan boleh ikut sampai habis. Kerana syarat mengikut kiblat ialah bermula daripada awal semayang sehingga habis. Melainkan sembahyang sunat tak ada masalah. Oh, maknanya okey, kalau lah saya dapatkan kompas tu, maknanya sepanjang saya menunaikan solat tu, keadaan dada tu kena follow je ikut kiblat. Follow je. Dia bukan pusing banyak-banyak sangat kan. Dia bukan macam kereta api, bukan macam kereta belok kanan terus. Dia sikit-sikit je. Jadi kita betulkan sikit. Betul kan? Bukankah semayang tak boleh gerak? Siapa kata tak boleh gerak? Jangan lebih 3 kali je. 3 kali berturut-turut. Tapi kalau kita mengikut kiblat, itu dah kita mengikut keperluan semayang waktu tu. Tak ada masalah. Baik, jelas, Ustaz. Okey, itu set kalau dapat kompas. Kalau tak dapat kompas juga, memadai tak? Kalau saya solat menghormati waktu tu hanya di kerusi, saya tak pergi ke surau. Saya buat dalam keadaan duduk. Boleh ke? Kita kena solat, kita kena sembahyang mastata'tum. Setakat yang kita mampu. Kalau mampu untuk duduk di surau, maka kena pergi surau lah. Baik. Kan? Apa dia punya hadis saya tak ingat. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kamu sekadar yang kamu mampu. Maknanya kita mampu untuk pergi surau, pergi dulu. Melainkan sesak, penuh dan sebagainya, yang tu kita consider untuk tengok pendapat yang lain lah. Baik, faham. Maknanya kena pilih yang terbaik lah, yang mampu. Ya, yang terbaik. Sama macam orang sembahyang atas bangku kan. Dia bawa bangku semua, tapi sampai tempat nak sembahyang, dia duduk terus. Mampu tak lagi berdiri? Dia kata mampu berdiri dah dulu. Nanti taklah. Sementara tunggu, katalah surau memang queue, Ustaz. Kalau waktu subuh tu memang pack. Kalau lambat memang kena tunggu. Boleh kan kalau saya solat sunat dulu dalam keadaan duduk? Lepas tu baru boleh. Solat sunat tak ada masalah. Solat sunat memang dia. Tapi solat sunat ini jangan pusing ke arah yang bukan kita nak tuju, tak boleh. Dia kena mengarah tempat yang kita nak tuju sahaja. Contohnya dia mengarah ke arah utara, maknanya badan kita kena mengarah ke utara sahaja. Okey, baik. Faham. Okay. Alhamdulillah. Baik. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum, Ustaz. Boleh tanya lagi tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Saya tak ada masalah. Sampai pukul 10 pun saya okey. Cuma takut ada... tak ada. Kita tak ada kuliah lepas ni, Ustaz. Tak apa. Okey, tak Kalau apa. Ustaz ada ke lapangan, tengoklah setakat mana yang termampu bagi Okey, Ustaz. macam ni. Saya buka soalan sampai 9.45 saja. Okey. Silakan jemaah, ada ruang yang diberi oleh Ustaz. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semayang dan contoh kita dari rumah, kita nak keluar, lepas tu dah dekat waktu asar, tapi kita dah ambil uduk, lepas tu dalam kereta kita boleh solat asar terus bila kita masuk waktu. Dengan niat
Niat dia solat asar dengan kiblat arah tertentu lah. Boleh ke macam tu Ustaz? Oh, tak boleh. Solat fardu kena semayang. Solat fardu yang kalau kita tak nak qada, dia kena semayang macam biasa. Jadi kalau ambil ayat semayang, ada wuduk dalam kereta, jadi semayang tu nanti kena qada semula. Jadi dia kena berhenti di mana-mana masjid lah, di mana-mana tempat untuk dia semayang. Yang saya cakap tadi, kalau tak dapat lari, kita tak dapat elak, maka kita semayang tu jadi hormat waktu sahaja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Puan Ramsiah, angkat tangan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pasal saya sebelum ni memang menetap di kampung. Lepas tu dalam 2 tahun ni duduk di Kuala Lumpur, rumah anak dalam macam seminggu ke 2 minggu, kadang sampai sebulan duduk rumah anak. Lepas tu macam hari ni saya nak balik kampung 1 hari. Ya. Lepas tu boleh tak saya buat jamak? Misal kata saya balik, kejap lagi balik, lepas tu maghrib nanti nak balik sini saya buat jamak maghrib dengan isyak. Jamak tu dalam perjalanan ke di rumah? Di rumah nak balik ke sini. Di rumah puan ke? Rumah kampung. Memang lahir kat kampung, besar di kampung sampai lah tua macam ni kan. Lepas tu bila dah macam keadaan ni duduk rumah anak. Lepas tu balik sekali lah, balik sekali tengok rumah kat kampung macam seminggu sekali balik. Boleh tak kalau kita balik kampung tu kita buat jamak sebelum balik sini? Kampung tu dah watan asli kita. Watan asli memang puan nak duduk situ dan tuan menetap. Jadi watan asli ni balik 1 hari pun tak boleh lah jamak. Sampai kawasan tu dah tak boleh lah. Sebab kita sekali dah bermasa tahun di KL, tapi selalu lah balik kampung macam seminggu sekali, 9 sekali. Tak boleh juga jamak. Oh, kampung tu rumah siapa? Rumah sendirilah. Rumah sendiri. Tapi sekarang dah datang duduk KL dengan anak. Oh, maknanya memang cadangannya nak duduk di KL ni dah jadi mastautin lah. Cuma balik sekali tengok rumah di kampung. Baik, mastautin ni nak bagi tahu syarat. Antara syarat yang saya tak sebut tadi ialah kita duduk biniyatit ta'bid. Duduk tu memang nak duduk situ, tak pindah lah. Maksudnya memang cadangan saya nak mati situlah. Bahasa kasar dia macam tu lah kan, nak mati sinilah. Walaupun lepas tu mungkin tak tahu, mungkin 10 tahun lagi dia nak ubah, tak apa, itu kita tak tahu. Yang sekarang, buat masa sekarang, biniyatit ta'bid. Yang kedua, kita kena duduk dulu di tempat yang baru tu, yang kita nak ubah jadi mastautin tu. Misalnya rumah anak sekarang, kita kena duduk saifan wa syita'an. Saifan wa syita'an ini satu musim sejuk, satu musim panas. Kita di Malaysia tak ada musim sejuk, tak ada musim panas. Kita ada 2 musim, jadi kita kena ambil contoh musim sejuk, musim panas di negara yang ada lebih kurang dalam 8 bulan hingga 9 bulan. Pernah dah duduk rumah anak mencecah tempoh tu dah tak lagi? Macam mana? Dah duduk rumah anak di Kuala Lumpur tu, nak mastautin di rumah anak tu, dah duduk di rumah anak tu melebihi 8 bulan tak lagi? Dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Boleh lah. Kalau macam tu balik kampung boleh. Boleh buat. Jangan dengan syarat jangan duduk di kampung tu cukup 4 hari, jangan sampai cukup 4 hari. Ya. Okey. Faham. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Linda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2 marhalah tu. Okey, yang 81 km tu kan. Contohnya daripada jarak daripada Shah Alam lah Ustaz. Shah Alam kan dia banyak section. Ustaz maksudkan keluar daripada kalau saya nak kira 81 km tu start daripada actually keluar daripada section ataupun saya kena pergi kira daripada Puchong ataupun Subang? Okey, macam ni. Untuk macam banyak section ni saya bagi pendapat yang Perak Warta baru ni daripada rumah 11 km. Okey, daripada senang. Start maksudnya daripada rumah 11 km, daripada start daripada 11 km tu sampai cukup 11 km daripada rumah. Okey, situ boleh dah puan nak start semayang dah boleh lah. Maksudnya 92 km lah Ustaz. Betul tak? Lebih kurang 81 campur 11 jadi 92. 92 daripada rumah insya-Allah boleh. Okey, alright. Okay, Ustaz. Saya senang macam sebab Shah Alam ni besar. Betul, banyak section. Section banyak. Jadi saya ambil dia punya, sebab dia orang menggunakan jarak perjalanan Nabi keluar daripada Mekah sampai ke satu tempat yang Nabi start jamak tu, dia orang ukur, dia orang buat kajian lebih kurang 11 km. Faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Siti Hajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Soalan saya lebih kurang yang tadi tu, tapi saya nak minta kepastian. Saya tinggal di Kajang. Jadi kalau saya ada rumah baru di Melaka, sekali-sekala saya balik Melaka, saya boleh jamak, Ustaz? Boleh, sebab rumah di Melaka tu sekali sekala. Jadi sekali-sekala tu puan bukan duduk saifan wa syita'a. Puan bukan duduk satu musim sejuk dan satu musim panas. 8 bulan hingga 9 bulan, tak. Jadi jarang-jarang balik, yang tu kita tak iktibar sebagai watan asli. Sekarang puan di mana? Kajang. Okey, Kajang ni memang nak masuk situlah. Saya memang menetap di Kajang dah lama. Tapi rumah yang di Melaka ni saya nak buat homestay ataupun nak bersara di sana selepas bersara. Itu tak pasti. Jadi boleh lah kan? Boleh. Kalau macam tu dia bukan lagi rumah bagi puan dia ataupun bukan tempat puan mustautin. Jadi puan kalau balik ke Melaka tu jangan dengan syarat jangan sampai 4 hari. Macam saya sebutkan tadi, maka boleh jamak dan qasar di situ. Okey. Walaupun yang Melaka ni rumah saya buat homestay pun Ustaz, saya tetap boleh. Boleh. Dia syarat dalam kitab dia tak sebut kita beli rumah tu, kita memiliki rumah tu. Kita nak buat dia tak syarat tu. Syarat dia antaranya ialah dia adalah watan asli. Maka dia letakkan syarat watan asli. Watan asli ialah biniyati ta'bid. Kita nak duduk di situ selama-lamanya. Kita nak kekal di situ, kita nak mati di situ. Syarat yang paling senang untuk faham, nak mati di situ. Tak ada cadangan nak pindah lagi. Yang keduanya, kita kena duduk dulu di situ dalam satu tempoh yang mengatakan kita ni dah nak duduk situ. Kena tunjuk kita punya tindakan, kita punya action lah. Apa dia kita punya, iaitu kita duduk menetap sekurang-kurangnya satu musim sejuk dan plus dengan satu musim panas. Lebih kurang 8 hingga 9 bulan. Okey. Alhamdulillah, sebab saya ada pendapat yang berbeza, itu yang saya rasa susah hati kan. Ya. Kenapa pendapat yang berbeza tu macam mana tu? Boleh kongsi dengan saya? Dia cakap sebab awak cakap lepas retire awak nak duduk sini. Saya tak pasti lepas retire saya nak duduk situ ke tidak kan. Yang pertama puan tak pasti. Yang kedua puan tak duduk lagi saifan wa syita'a. Tak lepas lagi. Tak lepas Tak lepas lagi. Itu yang saya faham lah. Saya belajar macam tu. Ada dalam kitab Dr. Wahab Az-Zuhaili, ada dalam kitab Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah memang disebut saifan wa syita'a. Saifan ni makna musim panas. Musim panas kami duduk di Mesir contohnya dalam 4 bulan. Lagi musim sejuk belum 4 bulan. Jadi melepasi dulu tempoh tu. Maknanya puan pun baru nak bercadang, tak ada kesungguhan lagi. Dua-dua syarat dia. Lagi satu Ustaz, selama ni saya punya niat doa ni, saya punya ni betul tak Ustaz? Saya cakap sahaja aku sembahyang Zuhur 2 rakaat dihimpunkan asar. Boleh ke macam tu Ustaz? Macam tu. Itulah yang saya sebut tadi. Saya selalu buat macam tu je sebab ringkas dan betul ya Ustaz ya? Okey. Macam tu saya sebut tadi kan? Dihimpunkan. Okey. Terima kasih. Mohon Puan Ramsiah, sebab ada tulis di chat, jadi ada soalan tu panjang, lebih baik Puan Ramsiah terus soal tanya kepada Ustaz. Silakan Puan Ramsiah. Satu lagi Ustaz. Saya nak balik Kulim selama 3 hari. Lepas tu dalam hari kedua pergi jalan-jalan ke Penang. Kalau kita sampai ke Penang tu kita boleh jamak. Puan daripada Selangor ke? Daripada Selangor balik ke Penang. Niat nak balik 3 hari. Balik ke Kulim ke Penang? Balik ke Kulim. Okey, balik berapa hari di Kulim? 3 hari. Okey, 3 hari baru boleh jamak. Hari kedua kita pergi jalan ke Penang. Kat Penang tu boleh jamak. Dari Kulim ke Penang. Dari Kulim ke Penang tak cukup jarak kan? Tapi nanti patah balik ke Kulim ke? Nanti petang tu balik ke Kulim balik. Tapi total semua 3 hari kan? 3 hari boleh lagi. Masa di Penang tu boleh lah sebabnya. Di Penang boleh. Di Penang boleh, di Kulim. Sebab jumlah balik Kulim, pergi Penang, patah balik Kulim, semua jumlahnya 3 hari kan? Okey. So semua pun tak ada masalah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada soalan lagi sebab Ustaz kata sampai 45. Okey, ada lagi soalan? Sebelum kita tutup kuliah untuk kali ini. Maaf Ustaz, saya dah kali ketiga tanya sebab tak ada Tak apa. Sila. Jangan risau. Saya okey. Saya dipahamkan Ustaz, apabila contohnya kita ni dah bersiap-siap nak bermusafir. Tapi dah dengar azan Zuhur, tapi kita tak sembahyang Zuhur di rumah tu, kita keluar daripada rumah tu, kita dah keluar untuk bermusafir. Jadi dikabarkan kita tak boleh niat jamak kerana dah masuk waktu Zuhur, kita tak main Zuhur di rumah.
Kita dah keluar waktu Zuhur. Jadi kita tak boleh jamak di tengah jalan. Betul Ustaz? Tak betul. Tak betul Ya. Bukan tak betul. Betul, tapi betul pendapat itu je begini, dalam mazhab kita ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang kata tak boleh tadi itu pendapat kedua. Pendapat yang pertama boleh. Sebab kita dah bersiap-siap semua kan? Ya, kita dah niat dan kita nak keluar. Walaupun azan Zuhur dah berkumandang, cuma jangan sembahyang di rumah lah. Keluar macam tadi juga, maka jamak qasar di dalam perjalanan dengan jarak yang saya sebutkan tadi. Okey, tak ada masalah. Saya tak kata pendapat tu salah, tapi pendapat itu pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama kata boleh. Yang mana lebih kuat? Al-Imam An-Nawawi kata yang pertama tu lebih kuat. Okay. Terima kasih Ustaz. Ya. Baru faham. Ada lagi soalan? Kalau ada yang nak tanya. Silakan, ada lagi soalan? Yang dah tanya 4-5 soalan pun sila tanya, jangan segan. Saya tak ada masalah pun. Kurang-kurangnya boleh berkongsi dengan rakan jemaah yang lain. Ya, betul. Soalan itu ada lagi banyak soalan? orang nak tahu. Kalau tak kita tutup dulu. Okey, Rosnita silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya nak tanyalah. Yang tak sure tu kan, kita nak jamak takhir ke atau kita kena jamak takdim? Kalau sekiranya kita keluar tu dah Zuhur kan, dah azan. Ya. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh, okey. Ya, dua-dua boleh. Saya dulu keliru, saya ingat jamak takdim saja. Saya buat semakan dan saya tanya beberapa guru-guru saya, dia kata dua-dua boleh. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Tapi tadi Ustaz kata kalau kata nak buat yang takhir tu kita kena niat juga, kena beritahu lah katakan. Kena ada niat lah, kena ada niat. Kena ada niat. Kena ada niat. Kalau yang jamak takdim tu mungkin juga terus boleh buat, tapi kalau nak buat takhir tu maknanya kena maklum kepada keluarga ataupun ni lah. Kata kita nak semayang di destinasi ke ataupun di mana dalam perjalanan waktu takhir lah. Kan? Ya, kena ada niat untuk buat jamak takhir dalam waktu yang dalam waktu yang utama. Okey, kita Ustaz pun sila nak mohon satu soalan. Boleh, sila. Bonda, kalau macam ni kita memang niat nak balik tu dalam tak melebihi 4 hari. Tapi bila kat kampung tu kebetulan adalah ibu saudara. Pada hari keempat tu ibu saudara meninggal. So kita stay another 1 hari lagi. So yang hari yang tu kita dah tak boleh jamak dan qasar lagi dah kan Ustaz? Okey, macam ni. Dia start daripada kita berniat. Contohnya kita nak duduk 3 hari je. Boleh jamak qasar. Tiba-tiba kita cadang nak tambah lagi 2 hari. Waktu kita cadang tu dah tak boleh dah buat. Okey. Baik. Melainkan penambahan hari itu tak sampai 4 hari. Contohnya nak duduk 1 hari, tiba-tiba nak tambah lagi 2 hari. Okey, boleh lagi. Tapi kalaulah kita duduk contohnya 3 hari. Kata tak apalah, saya nak tambah lagi 2 hari lah. Okey, waktu start kita niat tu dah tak boleh dah. Semayang yang menyusul selepas itu semua kena buat secara tamam. Baik Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Faham. Ina nak tanya tadi? Satu je Ustaz. Ustaz ni pasal jamak takdim. Ya. Nak keluar rumah dah. Dalam waktu tu juga memang dah nak azan dan akhirnya azan. Boleh ke kalau sebelum keluar tu kita buat jamak takdim siap-siap atau kena keluar dulu, baru keluar daripada kawasan tu baru boleh buat? Wajib keluar dahulu baru boleh laksanakan. Keluar kawasan yang saya kata tadi tu dia tak boleh, kerana jamak dan qasar ini untuk musafir. Kita duduk di rumah, dia tak nama musafir, dia kena keluar dulu. Keluar satu dengan satu iktibar bahawa kita adalah musafir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jelas. Admin siapa ni? Admin Intan ke Moda ke? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan niat. Misal kata kalau kita dengan geng-geng kita nak pergi jalan, contohnya nak Yellow Star lah. Nak pergi Gunung Jerai ke, semata-mata nak ambil gambar ke ataupun jenis-jenis macam tu. Boleh ke? Itu kira niat musafir ke? Okey, itu dia panggil ru'yatul bilad ataupun tanazzuh. Nak tengok cantik lawa, memang tak boleh jamak qasar. Saya bagi tahu pada awal-awal tadi, nak tengok dia panggil, kalau dalam kitab Arab, kitab fiqh bahasa Arab, disebut ru'yatul bilad dan juga tanazzuh. Kedua-dua ini tidak dibolehkan untuk jamak qasar. Baik,
Bagaimana kita nak boleh jamak qasar? Kita jangan niat nak tengok tempat tu cantik. Kita jangan tengok nak macam tu. Nak tengok negara, nak tengok bangunan, jangan. Kita niat begini, aku nak pergi sana untuk menghilangkan kekeruhan jiwa aku. Li'izalati kuduratin nafsi. Dalam kita Arab, kita fiqh sebut macam tu. Li'izalati, menghilangkan kudurah. Kudurah ni keruh. Keruhnya jiwa semua. Kudurati an-nafsi, insya-Allah yang tu boleh jamak dalam qasar. Tapi memang grup tu, contohnya macam grup fotografi kan, memang dia aim nak pergi situ memang nak ambil fotografi. Jadi memang tak boleh lah kan. Kalau fotografi, dia nak buat apa? Dia nak cari duit ke? Dia kena tengok. Kadang-kadang ada orang fotografi tak gambar sebab dia kerja. Dia ada tujuan lain. Macam memang hobi diorang. Boleh. Kalau hobi, tanya balik dia. Ada tak niat nak menghilang kekeruhan jiwa? Dia kata tak ada. Tak ada, tak boleh. Tapi kalau dia kata, yalah aku dah macam nak hilang keruh jiwa, nak bagi jiwa kita ni tenang sikit. Okey, boleh. Dia begitu saja. Baik Ustaz, terima kasih. Niat lah. Ya, innamal a'malu kata binniyat. mungkin nak ambil, nak tukar, ambil scenery lain, pemandangan di tempat lain, macam tu lah. Kita betul. Niat kita tu lah. Jangan niat kita kata tu nak menentukan. bersuka-suka, dia tak boleh kan. Terlampau bersuka-suka. Bila bersuka-suka sangat, masa lapang banyak, dia kena sembahyang macam biasa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Ni saya selalu melancong ke luar negara. Lepas kita pergi beberapa hari, tetapi dalam kita bermalam, kadang-kadang 1 malam, 2 malam satu tempat, kita pindah lain tempat lagi, daerah lain, tapi dalam satu negara macam Turki. Ibarat Turki tu panjang besar kan. 2 malam kita kat utara, lepas tu pergi kat tengah bahagian selatan. Macam mana tu? Bolehkah kita jamak kasar tu? Sebab kita tak menetap, kita melancong. Tetapi satu tempat tu 2 malam. Okey, bolehlah 2 malam boleh lah kan? Boleh ya. Boleh lah. Tapi lain-lain tempat antara satu sama lain tu. Dia bukan tempat. Selalu macam tu lah. Kita keluar, maksudnya kita duduk sini 2 hari, lagi kita pindah tempat 2 hari. Dia tak duduk satu mukim, dia tak duduk satu qaryah, satu tempat. Tapi kita niat melancong. Kita niat melancong ni siahah memang tak boleh jamak, tapi saya sebut tadi siahah itu atas tujuan apa. Kalau lah memang sebab saya ni nak menghilangkan kekeruhan jiwa, kita dah pencen, kita nak jalan dengan suami, duduk saja di rumah ni otak beku, duk melayan kerja dah berapa tahun dah, jadi insya-Allah boleh. Jadi kena niat begitu. Ubah niat bagi jadi macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Memanglah orang pencen kan Timah. Niat. Untuk Ustaz, satu lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Yang ketiga. Sila. Ni. Tak apa. Ni? Kita niat jamak takhir. Lepas tu Ustaz, kena perjalanan kita tu, dalam masa kita niat jamak takhir tu dah nak dekat ujung jamak tu, kita tak jumpa lah surau ke tempat semayang Ustaz. Last kali kita jumpa satu surau di satu tempat lah. Tapi malangnya, ada air pula Ustaz dekat tempat surau tu. Sedangkan kita ni dah hujung waktu dah Ustaz. Kita jamak takhir, kita dah hujung waktu. Jadi berusaha cari tempat air. Kita tak kenal rumah orang yang keliling kita nak tumpang kan. Jadi habislah waktu pun kerana kita tak ada air tadi di ujung waktu tu. Waktu takhir tu dah selesai. Kita kena qada. Bila kita kena qada, kalau kita qada tu, kita qada sembahyang tamam atau kita qada sembahyang terlepas tu dua-dua sembahyang ke satu sembahyang saja? Dua-dua sembahyang sebab kita dah niat jamak takhir. Masa sembahyang kita long distance, kita dalam perjalanan. Cara yang lebih selamat ialah bila habis waktu jamak qada waktu itu juga dalam musafir. Qada dalam waktu musafir juga supaya apa? Supaya kita boleh buat qada itu tetap 2 rakaat. Jangan balik rumah. Kalau dah balik rumah nanti dia kena qada tamam. Ya, sebab kaedah kata bila bertemunya di antara safar dan safar, maknanya tinggal waktu musafir, qada pun dalam musafir, maka kita boleh qada dalam keadaan qasar juga. Tapi kalau dah balik rumah, maka kita dah balik rumah, kita nak kena qada 4 rakaat. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey, kita tutup dululah kuliah dah lebih insya-Allah nanti yang Ustaz beri, jadi kita tutup dulu ya insya-Allah. Dalam pertemuan akan datang kita akan bincang lagi. Jadi kalau ada isu-isu yang nak dikemukakan, ada lagi kemuskilan, sediakan soalan-soalan berkaitan dengan jamak kasar. Jadi alhamdulillah, amin. Allahumma ya amin. Jazakallahu khairan kasiran.
kepada Al-Fadil Ustaz yang telah pun bersama kita pada pagi ini untuk kuliah duha, iaitu membincangkan tentang isu-isu penting sekitar solat mustafir. Ustaz telah terangkan tentang syarat-syarat dan panduan untuk kita jamak takdim atau takhir. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dengan pelbagai isu yang dikemukakan mudah-mudahan bermanfaat pada kita insya-Allah, dan kita boleh perbetulkan selama ini ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan sewaktu kita bermusafir. Mudah-mudahan tambah ilmu kita lah insya-Allah. Jadi kuliah kita Gemenuk Imas seterusnya hari ini kita tak ada kuliah asar, jadi kita terus pada kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin pada pukul 8.15, iaitu tentang hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Jadi teruskan bersama dengan kuliah yang kita sediakan pada waktu maghrib nanti. Jadi sebagai penutup, sekali lagi silakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.